warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Baik, bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Rashidah bagi sesi PDPR 5.0. Baiklah murid-murid, pada hari ini yang bertarikh 26 Julai tahun 2021 iaitu hari Isnin, seperti biasa kita akan menjalani sesi pembelajaran bermula daripada jam 9.45 pagi sehingga 11.19 pagi. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, sebelum kita mula belajar, sila sediakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 28. Baiklah, kamu sudah bersedia? Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar kemahiran membaca, iaitu SK 2.3 dan SP 2.3.2 dalam kurungan 4. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar dan membaca tentang pantun. Kamu boleh lihat di muka surat 28 terdapat 4 rangkap pantun. Tajuknya ialah Jagalah Bumi Kita. Baiklah murid-murid, sebelum kita membaca pantun-pantun ini, cikgu ingin terangkan bahawa setiap pantun mempunyai maksudnya. Maksud yang ingin disampaikan. Kebiasaannya, maksud untuk setiap pantun berada di 2 baris yang di bawah. Kamu lihat ya, cikgu tunjuk di sini. 2 garis di bawah ini ialah untuk maksud bagi setiap pantun, dan 2 baris di atas ini dikenali sebagai pembayang. Ya. Baiklah, mari kita baca bersama-sama dan cikgu akan bantu untuk terangkan apa maksud pantun tersebut. Jagalah bumi kita. Pergi beriadah ke Ulu Kinta, destinasi bercuti bersama rakan. Alam indah impian kita, bersatu hati sama zahirkan. Baiklah murid-murid, dalam pantun ini, 2 baris di bawah ialah berkaitan dengan alam indah impian kita, bersatu hati sama zahirkan. Maksud pantun ini ialah kita semua menginginkan alam sekitar yang indah, bersih dan cantik. Jadi, untuk mendapatkan alam sekitar yang bersih, indah dan cantik, kita semua kenalah bersatu hati bersama-sama bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Baiklah, mari kita lihat pantun yang kedua. Dari Tanjung Jara ke Kemasik, mencari selasih tidaklah lama. Perlu dipelihara laut dan tasik, airnya bersih digunakan bersama. Baiklah murid-murid, untuk pantun kedua, mari kita lihat maksudnya bersama-sama. 2 baris yang di bawah ini merupakan maksud pantun tersebut. Perlu dipelihara laut dan tasik, airnya bersih digunakan bersama. Pantun ini bermaksud kita hendaklah memelihara kebersihan laut dan tasik. Kerana laut dan tasik serta sumber air yang lain merupakan sumber yang kita gunakan bersama. Jika airnya bersih, kita boleh gunakan dengan baik, tanpa rasa takut dan was-was. Kerana air merupakan antara sumber yang paling penting dalam kehidupan kita. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pantun yang ketiga. Mengail ketukar di lubuk ikan, sengat disisih dengan segera. Pembakaran terbuka perlu dielakkan, udara bersih hidup sejahtera. Baiklah murid-murid, mari kita lihat maksud bagi pantun yang ketiga. Pembakaran terbuka perlu dielakkan, udara bersih hidup sejahtera. Baik, bagi pantun yang ketiga, maksudnya ialah kita hendaklah
mengelakkan pembakaran secara terbuka supaya udara yang ada di sekitar kita sentiasa bersih. Ini bermaksud kita tidak perlu menjalankan pembakaran secara terbuka seperti yang kita lihat sekarang, pembakaran sampah, pembakaran tempat-tempat pertanian yang kadang-kala membawa kepada musibah lain, bencana lain seperti jerebu dan sebagainya. Apabila berlaku pembakaran terbuka, bermaksud udara di sekeliling kita juga tidak sihat. Jadi, untuk mendapatkan udara yang bersih, kita hendaklah mengelakkan pembakaran secara terbuka. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pantun yang keempat, yang terakhir. Belayar abang menaiki lancang, tiba di pekan waktu malam. Hutan ditebang perlu dirancang untuk elakkan kemusnahan alam. Baiklah murid-murid, untuk pantun keempat ini maksudnya hutan ditebang perlu dirancang untuk elakkan kemusnahan alam. Ia bermaksud setiap aktiviti yang ingin dilakukan berkaitan dengan pembangunan perlulah dirancang dengan baik. Terutamanya tentang hutan. Hutan merupakan nadi alam. Maksudnya semua kehidupan, haiwan-haiwan dan sebagainya bergantung kepada kelestarian hutan. Jika hutan yang ada ini ditebang sesuka hati, maka alam sekitar kita akan musnah. Seperti yang kamu tahu, kita bernafas menggunakan oksigen dan pokok-pokok merupakan salah satu sumber yang menghasilkan oksigen untuk kita sedut udaranya. Jadi, untuk elakkan kemusnahan alam, kita hendaklah mengurangkan penebangan hutan. Dan sekiranya hutan ditebang, perlulah ditanam semula dengan pokok-pokok baharu. Baiklah murid-murid, untuk muka surat ini, kamu hendaklah membaca pantun dan sebutan serta intonasi yang sesuai. Kemudian rakamkan dalam bentuk suara atau video. Kemudian hantar ke dalam grup WhatsApp kelas kamu masing-masing ya. Senang je kan? Baiklah murid-murid, sekiranya kamu ada soalan berkaitan dengan maksud perkataan atau apa sahaja di dalam pantun ini, kamu boleh kemukakan di dalam grup WhatsApp kelas kamu. Baiklah, jom kita pergi ke slide yang seterusnya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan belajar tentang kemahiran menulis. Pada hari ini, kita akan belajar kemahiran menulis iaitu SK 3.2 dan SP 3.2.2 dalam kurungan 1. Baik, sila buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 29. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang menjawab soalan pemahaman. Menjawab soalan pemahaman bermaksud kamu perlulah membaca petikan yang diberikan sama ada dalam bentuk grafik bermaksud gambar seperti ini, atau petikan bentuk cerita dan sebagainya. Setelah membaca, kamu hendaklah menjawab soalan-soalan yang diberikan. Kebiasaannya, soalan-soalan pemahaman berdasarkan kepada petikan yang telah kamu baca. Baik, mari kita baca bersama-sama. Tajuknya ialah Sayangi Sungai Kita. Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Sekudai, Johor. Banyak maklumat yang diperoleh. Mari kita lihat bersama-sama informasi yang diberikan pada papan ini. Pencemaran sungai dari punca tetap. Baik, maksud pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Maksud kita tahu dari mana datangnya pencemaran tersebut. Mari kita lihat satu persatu ya murid-murid. Yang pertama,
Air sisa larut resap berpunca dari tempat pelupusan sampah. Baik, tempat pelupusan sampah mengandungi pelbagai jenis sampah. Sama ada sampah makanan, bahan buangan, sampah yang boleh lupus dan tak boleh lupus. Maksudnya tak boleh hilang, tak boleh hancur. Ya. Kemudian sampah-sampah ini menghasilkan air. Air ini akan meresap ke dalam tanah dan akhirnya pergi ke sungai. Apabila air-air daripada sisa larut resap ini masuk ke dalam sungai, maka sungai akan tercemar. Bab yang kedua, pembuangan sisa toksik dari kawasan industri. Baik, sisa toksik bermaksud sisa-sisa buangan kilang yang beracun. Kawasan industri pula bermaksud kawasan-kawasan kilang-kilang pembuatan. Baik, pembuangan sisa toksik dari kawasan industri bermaksud kilang-kilang membuang sisa-sisa toksik daripada apa yang mereka hasilkan ke dalam sungai. Apabila sisa toksik dibuang ke dalam sungai, maka sungai akan tercemar dan menjadi kotor. Dan yang ketiga, pembuangan sisa minyak dari bengkel kenderaan. Baik, minyak merupakan salah satu daripada elemen atau benda yang tidak boleh meresap ataupun bersatu dengan air. Jadi apabila ia dibuang ke dalam sungai, maka sisa minyak ini akan berada di atas permukaan sungai dan membuatkan sungai tercemar. Terutamanya pembuangan sisa minyak daripada bengkel kenderaan. Faham ya murid-murid? Baik, selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan Sungai Skudai Johor. Kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Baik, selain daripada mendengar ceramah, Nabila juga telah bersama-sama membersihkan kawasan sungai. Baik, mari kita lihat soalan yang diberikan di bawah ini. Baiklah murid-murid, kamu jangan risau kerana setiap jawapan bagi soalan di bawah terdapat pada petikan dan grafik di atas ini. Mari kita lihat soalan yang pertama. Di manakah pameran alam sekitar diadakan? Baik murid-murid, di manakah kata kunci atau kata tanyanya bermaksud berkaitan dengan tempat. Baik, jawapannya ada di perenggan yang paling atas sekali. Ini ya, jawapan nombor 1. Okey, tandakan. Okey. Baik. Kemudian, soalan yang kedua. Apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Jawapannya ada di sini. Ini jawapannya. Yang ketiga, air sisa larut resap berpunca dari mana? Kamu boleh lihat jawapannya di sini. Baik, soalan yang keempat, mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Jawapannya terdapat pada petikan di bawah ini. Jadi tunjuknya, cari di sini. Dan akhir sekali, apakah janji Nabila dan rakan-rakannya? Juga jawapannya ada di sini. Baiklah murid-murid, untuk soalan pemahaman ini, kamu hendaklah menulis soalan dan jawapannya di dalam buku panjang, buku tulis penulisan yang telah cikgu berikan kepada kamu. Kemudian kamu snapkan gambar, hantar ke dalam grup WhatsApp kamu masing-masing ya. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk tugasan hari ini. Baiklah murid-murid cikgu sayangi sekalian, di sini cikgu juga akan menerangkan kepada kamu cara menjawab soalan pemahaman. Ya. Baiklah, apabila kamu
hendak menjawab soalan pemahaman, perkara pertama yang kamu perlu lihat ialah lihat kata tanya pada soalan. Kata tanya ni ialah kata kunci untuk mencari jawapan. Contoh, di manakah pameran alam sekitar diadakan? Baik, kata tanya di manakah menunjukkan tempat. Jadi, apabila kamu tahu kata tanyanya, kamu boleh cari ayat yang berkaitan dengan tempat dalam petikan dan gariskan. Baik, yang kedua, apabila kamu menjawab soalan pemahaman, kamu perlu menyalin sedikit ayat daripada soalan tersebut sebelum menulis. Contoh, di manakah pameran alam sekitar diadakan? Ini ialah ayat tanya ya, atau soalan. Bila kamu ingin menulis jawapan, kamu ambil sedikit daripada soalan ini, salin semula, kemudian baru disambung dengan jawapan. Jadi jawapannya, pameran alam sekitar diadakan di mana? Kamu boleh lihat dalam petikan. Baiklah murid-murid, mudah saja kan? Baiklah murid-murid semua, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar dan kita jumpa lagi dalam sesi PDPR kita pada hari Rabu nanti. Bye. Assalamualaikum.